أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah dan kurnia dia, kita masih mempunyai peluang untuk kita habiskan masa kita untuk kita membaca dan mendalami kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita satu saja kitab, iaitu Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT telah turunkan juga kitab-kitab yang sebelum ni, ada banyak kitab yang Allah Taala dah turunkan. Antara dia yang paling utama, ada 4, iaitu kitab Taurat yang mula-mula sekali diturunkan, kemudian kitab Injil, kemudian kitab Zabur dulu, Zabur, kemudian kitab Injil. Lepas daripada kitab Injil, barulah diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Khatimul Nabiyyin, penutup kepada segala nabi-nabi, ataupun Khatamun Nabiyyin. Kita boleh baca dua itu, Khatimul Nabiyyin ataupun Khatamun Nabiyyin, penutup kepada para nabi yang datang sebelum-sebelum dia. Maka nabi ni dia special, dia adalah seorang manusia, tapi Allah Subhanahu Taala pilih manusia ni yang kita dah baca kemarin, pilih dan berikan kelebihan yang luar biasa kepada mereka, dan mereka ni menjadi wakil kepada Allah Subhanahu Taala di atas muka bumi ni. Maka Nabi Muhammad SAW bawa satu kitab yang akan kita baca hari ni, kita sambung baca, yang dinamakan sebagai Al-Quran. Jadi kita dah masuk kepada surah yang kedua, yang mana di dalam Al-Quran ni setiap surah tu ada nama. Dan surah yang pertama adalah Suratul Baqarah, surah yang kedua adalah surah Ali Imran. Dan surah Ali Imran ni diambil bersempena dengan muka surat yang kita baca kemarin, iaitu nama Ali Imran, keluarga Imran, iaitu Imran tu adalah tok wan kepada Nabi Isa alaihi salam. Okey. Jadi hari ini kita sambung muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat berapa ni? Muka surat, tengok bawah. Muka surat 55. Itu dia dalam bahasa Arab. Kalau 55 macam tu, bulat-bulat. Okey, bulat-bulat, itulah 55. Okey, pada juzuk yang ketiga, surah Ali Imran, ayat 38. Betul ya, ayat 38. Okey. Jadi kedua-dua surah ni, Al-Baqarah dan Ali Imran ni merupakan dua surah yang terpanjang lah di dalam Al-Quran ni. Kemudian dinamakan kedua-dua ni Az-Zahrawan. Az-Zahrawan. Zahrawan. Apa maksud Zahrawan ni? Dia sejenis benda yang seronok kita tengok lah. Zahrawan, benda yang seronok kita tengok, benda yang wangi, yang tu dinamakan sebagai Zahrawan. Orang Arab, benda yang cantik-cantik ni dia panggil Zahrun ataupun Zuhur. Dan bunga disebutkan begitu juga, Zahrah, Zuhur, daripada perkataan tu, Zai, Ha dengan Ra. Itulah perkataan cantik bagi orang Arab. Okey, so kita tengok muka surat yang kita nak baca ni. Tengok muka surat yang kita nak baca ni. Sambil kita minum kopi sikit. Boleh kot minum kopi. Okey. Kita harapkan semua dah bersedia lah. Semua dah buka al-mushaf masing-masing.
Okey, baik. Jadi hari ni kita nak baca dengan lagu apa pula? Kita baca dengan lagu Ajam lah. Baca lagu Ajam. Kisah tak habis ke ni? Baca lagu Ajam pula. Jelas tak tahu suara? Jelas kot no. Okey, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه هنا هنا bukan huna okey هنالك دعا زكريا ربه دعا okey دعا huruf ain dengan da'a bukan da'a da'a dia kena bawah kat engkung ni kat sini okey dia sebut ni dia keluar daripada sini engkung ni da'a Zakaria Rabbah Zakaria tekan Zakaria Rabbah Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah Innaka sami'ud du'a Okey Qala Rabbi tekan Rabb jangan qala rabbi bukan rabbi tu senang rabbi okey jadi dia ada sabdu di situ qala rabbi okey qala rabbi hab qala rabbi hab li mil ada lam di situ mil okey idgham bila gunnah idgham bila gunnah ni kamil ke naqis kamil idgham bila gunnah sentiasa kamil okey sentiasa sempurna Rabbi habli min ladun okey ikhfa min ladunka ikhfa min ladunka zurri tekan dua-dua sebab dua-dua tu ada sabdu bila dua-dua tu ada sabdu maka dua-dua tu kita tekan min ladunka zurriyatan tayyibah Zurriyatan Ikhfa Zurriyatan Ikhfa nak buat macam mana tu huruf isti'la jadi bila ada huruf isti'la di situ kita kena gantung lidah Zurriyatan tang lidah tergantung bila sampai kat ta barulah lidah tu pi dekat tempat ta Zurriyatan tayyibah tekan sikit sebab ada sabdu di situ Innaka sami'ud du'a okey inna tekanlah sabdu sami'ud du'a okey itulah doa kita dah kata doa itulah doa okey فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب okay. فنادته okay. di situ nun fathah bunyi fanadat ta jangan dach bukan dach dulu dat sikit saja lidah tu duduk kat mana lidah tu kena hujung lidah kena dekat langit-langit depan bukan dekat gigi langit-langit fanadat hul mala bukan mala bukan la فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو pendek semua semua pendek وهو قائم يصلي في المحراب okey imui idgham al gunnah يصلي في المحراب محراب
Okey, kita berhenti di situ. Okey. Mih. Beritahu dah semalam. Mih. Bukannya mih. Bukan mih gitu. Mih. Dia nak ke arah ke sengit sikit. Jangan sebut meh terus. Mehrab. Bukan mehrab. Mih. Bunyi dia macam tu. Yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka biyahya. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا إقلاب tutup mulut مصدقا tutup mulut ringan مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسيي tekan sayyidan dia ada sabdu macam kita selawat tu Allahumma salli ala sayyidina. Dia kena ada sabdu, kena tekan lah sayyidina. Sebut macam tu, jangan Allahumma salli ala sayyidina. Sayyidina tu hak game hak tu hak budak-budak nak main tu. Sayyidina. Kat tu. Ni sayyidina. Okey, sayyidina. Jangan tekan teruk-teruk sampai muka sayyidina. Bukan macam tu dia ringan, tekan tapi ringan. وسيدا وحصورا ونبيا tekan lagi sebab ada sabdu ونبيا من الصالحين صالحين okey قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال رب sabdu tahan qala rabbi an sabdu lagi tahan dan dengung qala rabbi anna yakunu li gula ru tu dia tebal ru tapi dekat lam dia huruf istifal bila dia huruf istifal la jadi la balik la bukan rula itu rula bukan rula la ghulamu waqad qalqalah waqad balaghani al-kibar wa imraati aqir wa imraati wa imraati aqir wa imraati aqir ra tu ra tarqiq ra nipih bila ra nipih kita sebut aqir mulut senyum aqir walaupun nampak baris dia tu baris depan ra tu tapi kita tak kira hak tu kita tak kira hak baris ra kita kira hak baris hak yang sebelum dia bila ra tu mati okey قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذا zal nak sebut macam mana kadang bila kita ajak nak sebut zal orang tak boleh nak sebut juga kita kata payah buat payah nak sebut zal ni sebenarnya dia tak faham apa dia yang kita nak bagi tahu tu zal tu bunyi tu dia tak faham. Kalau dia tak faham bunyi, kita bagi tahu saja kat mana nak letak lidah. Okey? Lidah kita ni, hak depan ni letak di gigi kita. Ni gigi. Okey? Letak saja hak ujung tu dekat gigi. Nampak tak? Bila letak saja dia akan keluar terus bunyi zal. Yang itulah bunyi dia. Okey? Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Okey. Yasha tu boleh 4, 5 atau 6 sebab dia mad wajib. Mad wajib muttasil yang kita berhenti dia boleh 4, 5 atau 6. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala rabbi ada qalqalah lah huruf jim. Ali lam jumpa lam. Kita panggil idgham
mutamathilain, idgham mutamathilain. Jadi qala rabbi ij'al, qala rabbi ij'al li ayah, ayah. Okey, berhenti dengan di situ. Dia bukan ta dah. Yang ni kita panggil nama dia ta marbutah. Ataupun ta'ut ta'nis. Dia panggil ta marbutah ataupun ta perempuan. Bila ta perempuan ni hukum dia, bila kita berhenti dengan ha. Bila kita sambung dengan ta. Okey. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس kat sini selalu orang susah nak sebut ni. Tukalliman na dulu. Tukalliman dengung. Nasa sa s huruf s sa. Kemudian daripada sa tu tukar jadi sa. Lidah tu pi kat tempat zal tadi. Letak hujung lidah dekat gigi. Alla tukalliman nasa thalathata ayya. Okey, tekan ay. Sadu ya bukan ya. Ya. Ayyamin illa ramza. Izhar syafawi di situ. Okey, ramza za mad iwad, dua harakat. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك. واذكر ra jumpa ra jadi idgham mutamathilain. Okey, واذكر ربك. Okey, واذكر ربك كثيرا. Raw masuk idgham ma'al gunnah. Kathira wasabbih ha wasabbih. Bunyi tu ha. Wasabbih bih. Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Okey, bil ashiyyi tekan. Wal ib qalqalah ka wal ibkar. Ka nipih sampai dekat ra baru tebal. Ibkar. Walaupun ra baris bawah, tapi kita kira hak sebelum dia baris atas. Bila sebelum dia baris atas, ra tu jadi ra tafkhim, ra tebal. Nama dia ra tafkhim. Okey. Tengok seterusnya. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إذ قالت الملائكة. Malaikah tu 4 atau 5 lah. Mak wajib muttasil. Ya Maryamu. Ya Maryamu. Inna Allah astafa. Dengung. Inna Allah astafaki. Astafaki. Okey. Wa tahharaki. Sama ada sadu. Wa tahharaki. Wastafaki ala nisa'il alamin. Nisa sa. Nisa'il alamin. Okey. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi. Ya Maryam qalqalah. Ya Maryam qalqalah. Jangan lupa qalqalah.
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Okay. Lirabbiki wasjudi. Wasjudi tu bukan judi. Wasjudi main judi bukan dia. Wasjudi tu maksud dia sujudlah. Perempuan dia ada ya di belakang. Okey. Wasjudi warka'i, dah rokok lah, ma'ar raki'in. Okey. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Okay. ذلك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Okay. الغيب أنباء غيب نوحيه إليك. Okay. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. Tengok balik atas. وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل. Huruf kaf ni dia ringan. Yak macam tu bunyi dia. Yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim إذ يختصمون. Ya dengan kha bunyi bukan bunyi bukan bunyi okay. إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. Okay. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة. Okay, tutup mulut rapat di sini idgham ma'al gunnah. Bikalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam. Mati. Okay. Wajihan fid dunya. Okay, di sini ikhfa wajihan, bagi 50% dekat ni tanwin, bagi 50% dekat fa. Wajihan fid dunya. Okay, dunia tidak ada dengung apa-apa. Sebab apa? Sebab dia izhar mutlak. Sebab apa? Sebab ni nun mati dengan ya ni duduk dalam satu perkataan. Bila duduk dalam satu perkataan tidak dengung, dia jadi izhar mutlak. Fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Okey, ada sabdu ni muqarrabin, kan sikit. Okey, kita baca lik daripada atas. Tengok. Okey, lagu ajam ni lembut, lembut sahaja. Kita tidak perlu nak teruk-teruk. Lagu lembut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Okey, sadaqallahul azim. Okey, itulah sedikit sebanyak lagu ajam untuk muka surat 55 daripada surah Ali Imran. Sekarang kita tengok makna sikitlah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Okey, di situlah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Di mana ni? Di mihrab tu. Yang kemarin kita cerita dah. Di mihrab di mana Maryam, mak Nabi Isa, masa dia muda ni dia beribadah di situ. Dan dia beribadah di situ ni, tiba-tiba yang duk menjaga dia ni Nabi Zakaria, yang duk buat main makanan apa semua, tiba-tiba pada satu masa ni dia buat main makanan, tengok makanan semua dah ada dah, buah-buah semua dah ada dah. Dan buah-buah yang duk ada tu, pada musim panas, buah musim sejuk duk ada dalam tu. Pada musim sejuk, buah musim panas duk ada dalam tu. Jadi dia di negara yang ada 4 musim ni, dia setiap musim tu dia ada buah dia sendiri. Dia bukannya semua musim tu, sepanjang musim tu ada serupa kita. Kita bukan. Kita ni di Malaysia ni kita tak ada 4 musim. Musim kita sama. Yang ada musim darian, musim muktan. Tapi musim yang sejuk, musim panas ni kita tak ada. Jadi buah pisang tu sepanjang masa ada. Buah temikai tu sepanjang masa ada. Orang kata buah betik tu sepanjang masa ada. Buah macam-macam lah, buah pelam ada, buah
apa buah nanas, apa semua sepanjang masa ada. Tapi di negara 4 musim ni dia tak macam tu. Buah musim panas ni buah tembikai, buah peach, buah tin, buah kurma, buah apa nama delima. Tu semua tu musim panas, buah musim panas. Tiba-tiba bila musim sejuk dia tukar pula jadi buah lain pula. Ada buah apple, ada buah pisang, ada buah oren. Tu buah musim sejuk. Dia main nak pindah antara musim sejuk dengan musim panas, dia main buah strawberry. Antara musim panas nak pindah masuk musim sejuk, dia main buah anggur. Jadi di negara 4 musim dia macam tu. Dia berbeza. Jadi apabila Nabi Zakaria ni dia tengok baik, bila musim panas mai buah musim sejuk, bila musim sejuk mai buah musim panas, dan tak ada seorang pun mai hantar, malaikat pula duk mai hantar, maka dia anggap di situ tu ada sesuatu benda. Dia anggap tempat tu di mihrab tu ada sesuatu benda yang Allah Subhanahu Taala jadikan dia special. Oleh itu sebab itulah Nabi Zakaria dia berdoa di situ. Dia nampak di situ berlaku perkara luar biasa, maka dia pun ingin berdoa kat situ. Dia nak doa apa ni? Tengok dia doa apa. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyah. Wahai Tuhan, bagi aku daripada sisi engkau zurriyah, satu zuriat yang baik, tayyibah. Maksudnya dia minta nak ada anak. Nabi Zakaria waktu ni dia tak ada anak. Innaka sami'ud du'a, semuanya engkau lah maha pendengar. Okey. Kenapa dia pergi doa di situ? Kenapa dia masa tu dia tersedak untuk doa di situ? Sebab Nabi Zakaria ni dah tua. Pada waktu ni Nabi Zakaria dah tua, dan isteri dia dah, orang panggil apa, dah tua ni, dah tak boleh beranak. Dah putih haid. Orang panggil putih haid. Bila putih haid ni dah tak boleh nak ada anak dah. Tapi Nabi Zakaria dia teringin nak anak. Jadi dia tengok di tempat yang berlaku perkara luar biasa ni, maka dia berdoa di situ. Dia harap boleh berlaku perkara luar biasa dan dia boleh dapat anak. Setelah pada adatnya tidak boleh mendapat anak. Okey. Fanadathul malaikah. Lalu ada satu malaikat mai dia bagi tahu, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria waktu tu tengah duduk semayang dalam mihrab tu, dalam tempat yang tadi ni. Malaikat tu kata apa? Annallaha yubashshiruka, bahawasanya Allah telah memberi kabar gembira kepada engkau wahai Zakaria, bi Yahya, dengan seorang nabi, seorang anak, nama dia adalah Yahya. Inilah anak Nabi Zakaria, iaitu Nabi Yahya. Kalau dalam Kristiannya ni, Nabi Zakaria dia panggil Zakari. Kalau Nabi Yahya dia panggil apa? Panggil John. Dia panggil John. Bukan roti John. John. Yahya. Okay. Musaddiqan bi kalimah min Allah. Dia ni, Nabi Yahya ni, dia bila dia nanti dia membesar, dia menjadi nabi, maka dia ni adalah orang yang membenarkan perkataan daripada Allah Subhanahu Taala, membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Wa sayyidan, dan adalah penghulu kepada manusia sebab dia nabi, penghulu kepada Bani Israel pada zaman dia. Wa hasuran wa nabiyyan minas salihin, dan seorang nabi daripada kalangan orang-orang yang soleh. Tu Allah Ta'ala janji kepada Nabi Zakaria yang Nabi Yahya ni dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi orang yang membenarkan perkataan Allah SWT, syariah Allah SWT. Kemudian dia jadi penghulu, kemudian dia jadi nabi kepada kalangan orang-orang yang soleh. Lepas tu Nabi Zakaria dalam keadaan dia tu, dia terkejut lah. Dia terkejut, dia doa-doa, tengok-tengok, uish, betul jadi kan, malaikat main sungguh. Maka dia terkejut. Lalu bila dia terkejut macam tu, dia seolah-olah macam tak boleh nak percaya. Dah lama tunggu nak anak, bukannya sat, lama tunggu sampai dah tua, sampai dah tak ada ni dah, sampai dah tak ada peluang lah untuk dapat anak. Tiba-tiba bila doa, tengok-tengok dapat. Malaikat main sungguh. Maka dia kata apa? Qala rabbi. Nabi Zakaria kata, wahai Tuhan, anda yakunu li ghulam, macam mana aku nak dapat seorang anak ni? Wa qad balaghani al-kibar,
Aku ni dah tua teruk lah. Dah tak boleh lah. Nak bergerak sangat-sangat pun tak boleh dah, tua teruk ni. Wa mraati aqir, dan isteri aku ni dah putus haid dah. Dah tak boleh beranak lah. Aqir, maksud dia tak boleh beranak dah. Qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha. Lalu malaikat tu jawab. Malaikat tu jawab untuk Allah Subhanahu Wa Taala, wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadhalika Allah, begitulah Allah, yaf'alu ma yasha, dia buat apa yang dia nak. Hang duk rasa pening apa? Hang duk rasa benda tu mustahil pasal apa? Itulah Allah, dia buat apa sahaja yang dia mahu. Maksudnya perkara-perkara tu adalah harus bagi Allah SWT. Harus ni maksudnya apa? Allah Ta'ala nak buat pun boleh, Allah Ta'ala tak mau buat tak apa. Tak wajib bagi Allah, tak haram bagi Allah, tak mustahil bagi Allah. Tu lah kita sebut pasal perkara harus. Harus pada akal kita. Pada akal kita, kita mengakui bahawasanya Allah Ta'ala tu dia mampu melakukan apa sahaja, dan dia juga tidak mustahil untuk dia melakukan perkara-perkara yang luar daripada kebiasaan. Okey. Lalu bila Nabi Zakaria ni dia tetap duk rasa sangsi juga, dia duk rasa macam macam tak boleh nak percaya tu, maka dia kata lagi, qala rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku, jadikan kepada aku tanda yang mengatakan betul-betul benda ni akan jadi, betul-betul aku akan dapat seorang anak. Maka Allah Ta'ala bagi hukuman sikit kat dia, bagi hukuman sikit kat Nabi Zakaria. Okey. Hang tak percaya sangat, aku nak bagi ni, tak percaya sangat, mas nak bagi hukuman sikit, bagi tanda sikit. Lepas tu Allah SWT kata apa? Qala ayatuka, Allah SWT kata ayatuka, tanda-tanda yang kau minta ni, apa yang akan terjadi? Alla tukalliman nas, agar tanda dia, kamu tidak akan mampu untuk bercakap dengan orang selama 3 hari. Salasata ayyam, salasata 3, salasata 3, maksud dia salasatun 3. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa, telah kufurlah orang yang mengatakan bahawasanya Allah SWT itu salah satu daripada 3 Tuhan. Orang Kristian lah yang kata Trinity, Tuhan itu adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Jadi salasa, yaumus sulasa, hari Selasa, hari ketiga, Ahad, hari pertama, Isnin, hari kedua, Sulasa, hari ketiga, salah satu 3. Ayyam, ayyam tu hari, yaum, ayyam, illa ramza. Jadi Nabi Zakaria ni dia duduk tak percaya sangat. Allah Ta'ala kata, mas nak tunjuk satu tanda, bagi hukuman sikit kat hang ni. Tak boleh cakap dengan manusia selama 3 hari. 3 hari Nabi Zakaria tak boleh bercakap dengan orang, mulut dia terkunci, melainkan dia bercakap melalui isyarat sahaja. Itu tanda yang diberi kepada Nabi Zakaria. Jadi bila dah dapat tanda tu, tiba-tiba dia tak boleh nak bercakap dan sebagainya, maka dia dah mula yakin. Bila dia dah mula yakin, Allah Ta'ala kata apa kat dia? Wazkur rabbaka katsiran, maka berzikirlah kepada Tuhan kamu secara banyak. Ingatlah pada Tuhan kamu banyak-banyak. Wasabbih, dan bertasbihlah bil ashi wal ibkar, pada waktu petang dan pada waktu pagi. Ashi pada waktu petang, al ibkar pada waktu pagi. Jadi bila dah tahu dah kata satu betul, nak buat apa lagi? Jangan duk ingkar lah, bersyukur kepada Allah SWT. Apa yang kita pohon tu dah mula dapat, dan sebagainya. Kemudian wa idh qalatil malaikatu, cerita lain pula. Tadi dah cerita Nabi Zakaria, habis dah cerita Nabi Zakaria. Kemudian cerita balik pasal Maryam, pasal Maryam. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, ada seorang malaikat datang kepada Maryam, dia bagi tahu, innallaha astafaki, wahai Maryam, sungguhnya Allah Ta'ala telah pilih engkau, wa tahharaki, dan mensucikan engkau, wastafaki, dan pilih engkau di antara nisa'il alamin, di antara perempuan-perempuan di alam semesta. Pilih untuk apa? Pilih untuk jadikan zuriat daripada kalangan para nabi-nabi. Zuriat Maryam ni nak pilih dia zuriat dia ni supaya jadi daripada kalangan para nabi.
Iaitu Nabi Isa lah. Ya Maryam uqnuti, wahai Maryam, uqnuti, taatlah li rabbiki, kepada Tuhan engkau, wasjudi, dan sujudlah kepada Tuhan engkau, warka'i, dan rokoklah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rokok. Jadi beritahu kepada Maryam, kena ikut perintah Tuhan. Allah Ta'ala dah pilih engkau. Jadi jangan ingkar kepada Allah SWT. Okay. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wahai Muhammad, itulah sebahagian daripada kisah-kisah ghaib yang kami wahyukan kepada engkau. Nampak tak? Jadi kisah-kisah ni Nabi tak tahu. Nabi tak pernah tahu pun kisah-kisah ni. Tapi orang-orang Bani Israel mereka tahu. Jadi mereka, apabila Nabi SAW boleh baca cerita-cerita ni kepada mereka, maka bertambahlah jelas bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah penyambung kepada Nabi-Nabi sebelum dia. Kisah ni dia cerita sebiji macam mana cerita yang berlaku pada peristiwa tersebut. Jadi Allah SWT tambah lagi, wama kunta ladaihim, dan tidak pula engkau wahai Muhammad bersama mereka. Bersama siapa ni? Bersama orang Bani Israel pada zaman tu. Iz yulquna aqlamahum, ketika mereka melemparkan pen-pen mereka ni. Nak buat apa ni lempar pen-pen ni? Mereka undi. Pada zaman tu mereka buat satu undian. Undian untuk apa? Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di kalangan mereka nak menjaga Maryam. Jadi apabila Maryam ni anak kepada Imran, tu mak kepada Nabi Isa, dia lahir, maka Imran ni seorang yang soleh dan seorang yang mempunyai peringkat ataupun mempunyai darjat lah di dalam masyarakat. Dia ni dihormatilah sebagai ketua kepada Bani Israel. Maka apabila lahirnya Maryam ni, semua hak yang orang-orang Bani Israel, rahib-rahib yang ada apa semua, semuanya pakat berebut nak jaga Maryam ni. Untuk apa? Untuk dapat tu lah, untuk dapat nama, untuk dapat pangkat, untuk dapat hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Imran, dengan bapa Maryam ni. Jadi mereka berebut-rebut. Bila berebut nak buat macam mana? Cara nak bagi dengan secara adil, kena buat undian. Bila buat undian, dapat kat siapa? Dapat kat Nabi Zakaria. Sedangkan Nabi Zakaria tak berebut pun. Tapi dah semua berebut, maka kena buat undian. Maka Nabi Zakaria pun termasuk sekali. Maka diundi-undi dia dapat kat Nabi Zakaria. Jadi kita dalam dunia ni selalu macam tu. Benda hak dunia ni dia selalu macam tu. Dia macam bayang-bayang. Bila kita berjalan ke arah cahaya, bayang-bayang kita akan pergi ke mana? Akan ikut kita. Tapi kalau kita lari daripada cahaya, kita cuba berpaling daripada cahaya, kita jalan ke arah bertentangan daripada cahaya, dan kita mengejar bayang-bayang kita, adakah kita akan dapat tangkap bayang-bayang kita? Takkan dapat tangkap bayang-bayang kita. Jadi sebab itulah cahaya tu diibaratkan sebagai petunjuk daripada Allah SWT. Maka apabila kita pi ke cahaya, bayang yang diibaratkan sebagai dunia ni, dia akan ikut kita. Tapi kalau kita pi kepada dunia, pi kepada bayang, kemudian kita membalikkan cahaya, iaitu petunjuk Allah SWT, maka cahaya akan makin jauh daripada kita, dunia pun akan kita kejar sampai bila pun tak dapat. Jadi kisah tu dia punya nak cerita dia kat sini, kita jangan duk pulun sangat benda hak yang bukan terjamin ataupun bukannya kewajipan kita untuk kita tunaikan. Benda tu dia akan main sendiri. Yang penting yang kita kena ligan tu sebenarnya adalah kewajipan kita, yang mana yang kita kena buat. Petunjuk Allah SWT yang bagi tahu kat kita, ni kita kena buat, ni kita kena buat. Yang tu yang kita kena ligan. Sebaliknya kita pilihkan benda hak yang tak wajib untuk kita, yang kita mau saja. Jadi itu pengajaran di sini. Okey. Kemudian wama kunta ladaihim. Dan Allah SWT kata, wahai Muhammad, kamu tidak juga bersama mereka iz yahtasimun, ketika mereka ni bertengkar. Jadi Nabi Muhammad tak ada dalam peristiwa tu. Tapi tengok, Nabi Muhammad boleh cerita detail cerita pasal Maryam, detail cerita pasal Imran, detail cerita pasal Nabi Isa. Sebab apa? Sebab
Allah SWT lah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW cerita-cerita ni. Bukan sekadar cerita ni saja, banyak dia benda-benda lain yang Nabi Muhammad SAW tak tahu. Tapi Allah SWT cerita kat dia perincian, yang akhirnya ramai daripada kalangan Bani Israel yang tahu cerita-cerita ni, maka mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Idh qalatil malaikatu ya Maryam. Ada satu malaikat mai pula dekat Maryam. Siapa dia ni? Jibril. Malaikat Jibril mai kepada Maryam. Dia kata apa? Inna Allah yubashshiruk. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepada engkau. Bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Dengan satu perkataan. Yang nama dia adalah Masih. Al-Masih. Isa bin Maryam. Masih. Masih ni apa dia? Masih ni orang yang menyapu. Masaha yamsahu. Masihun, orang yang menyapu. Isa bin Maryam. Okey. Iaitu Isa bin Maryam. Sebab apa bin Maryam? Sebab tak bin bapak dia. Sebab Nabi Isa mana ada bapak. Jadi dia tak ada bapak, dia ada mak dia. Jadi ada mak saja, maka bin dia Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya. Di dunia ni Allah Ta'ala bantu dia. Dia orang ikut dia. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dan di akhirat juga orang ikut dia. Wa minal muqarrabin, dan daripada kalangan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ni adalah satu gelaran kepada Nabi Isa. Masih. Apa maksud dia ni Masih ni? Dia menyelesaikan dia menyelesaikan kekufuran. Al-Masih maksud dia menyelesaikan kekufuran. Dan dia juga dipilih untuk menyelesaikan kekufuran pada akhir zaman. Untuk lawan satu lagi Al-Masih. Ada seorang lagi yang mengaku dia pun Al-Masih juga. Jadi siapa yang mengaku Al-Masih juga ni? Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Dia mengaku kata dia ni adalah Tuhan. Kemudian dia mengaku dia ni juga Nabi Isa dan sebagainya. Kemudian yang mai nak bunuh dia di akhir zaman ni, melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, Nabi kata yang akan turun membunuh Dajjal ni adalah Masih Isa bin Maryam, iaitu Masih Nabi Isa. Dialah yang akan turun. Iaitu sedikit sebanyaklah cerita tentang keluarga Imran, yang mana daripada keluarga ini lahirnya seorang yang bernama Nabi Isa. Daripada Imran, bini dia Hana ataupun Anna. Kemudian lahirlah seorang anak yang nama dia Maryam, yang dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria ada seorang anak yang nama dia Yahya. Dalam masa yang sama, Nabi Zakaria jaga Maryam ni. Kemudian ada malaikat datang kepada Maryam dan bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala telah pilih Maryam ni untuk lahirkan Nabi Bani Israel yang terakhir. Nabi Bani Israel yang terakhir tu, dia adalah Nabi dan Rasul lah. Nabi dan Rasul. Lepas Nabi Isa tu, dikatakan masih ada lagi Nabi. Nabi tapi bukan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul yang terakhir daripada kalangan Bani Israel ni adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ni dipilih melalui Maryam, yang ditiupkan kepada dia kun fayakun. Allah SWT kata tiupkan kepada dia roh tanpa ada seorang bapa, maka lahirlah seorang yang dinamakan sebagai Isa. Dan kita berkongsi banyak cerita tentang Isa ni dengan agama Kristian. Cuma agama Kristian ni biasalah, mereka telah terpesong, mereka telah mengubah beberapa fakta dan ayat dan sebagainya. Yang tu kita boleh selesaikan dengan dialog dan kita berhujah dengan kebenaran daripada sanad riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kita ataupun yang telah sampai kepada mereka lah. Okey. Jadi itu sedikit banyak perkongsian untuk hari ini. Moga-moga apa yang kita dengar ni boleh kita dapat manfaat daripada dia dan kita kongsikan kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada semua yang menonton.
Dan kepada semua yang share, like dan sebagainya, yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.